Baik, bertemu kembali dalam Niaga Wani di mana kita bersiaran secara langsung sempena pemilihan Presiden Amerika Syarikat kali ini sejak daripada pagi tadi ya Nabila. Dan pada blok pertama, sesi pertama tadi kami bersama penganalisis untuk membincangkan dan memahami proses pemilihan Presiden Amerika Syarikat di mana bersama tetamu yang telah merungkai atau memberi beberapa analisis untuk kita fahami bagaimanakah impak ataupun jangkaan kesan kepimpinan Amerika Syarikat yang potensi dijana oleh iaitu calon presiden ketika ini Donald Trump dan juga Kamala Harris. Bagaimanakah impak kepimpinan mereka terhadap iaitu kalau kita cakap Asia Tenggara dan juga hubungan Malaysia Amerika Syarikat, dan apakah antara strategi-strategi keselamatan dan juga di peringkat geopolitik yang akan dirangka dan dilaksanakan oleh kedua-dua calon ini. Dan kita akan teruskan membincangkan lebih mendalam bagaimanakah pemilihan Presiden Amerika Syarikat kali ini akan memberi kesan terhadap dunia. Mungkin Nabila boleh kongsikan siapa tetamu kita. Bersedia dalam talian pada ketika ini adalah Harizal Hazri, penganalisis politik, ekonomi dan juga hubungan antarabangsa. Mungkin Harizal, soalan pertama saya, bantu kami faham bagaimana dasar jika Trump memenangi pilihan raya pada kali ini dengan dasar beliau iaitu America First, boleh menjejaskan hubungan perdagangan Amerika Syarikat dengan Malaysia dan juga Asia Tenggara secara keseluruhan. Dan mungkin apakah risiko utama yang perlu kita hadapi oleh negara-negara Asia dalam senario ini secara keseluruhannya? Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya rasa untuk menjawab persoalan itu adalah lebih penting bukan untuk kita lihat kepada apa mungkin impact US elections terhadap dunia ataupun pemerintahan baru, kerajaan baru di Amerika Syarikat ke atas dunia. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana sama ada dunia bersedia untuk menghadapi kerajaan baru di Amerika Syarikat. Dan persoalan ini juga adalah satu persoalan yang sangat penting untuk Malaysia. Jadi kita harus faham bahawa mana-mana negara pun dia akan mempunyai polisi yang dianggap penting, kerajaan itu anggap penting untuk negaranya. Mereka tidak memikirkan negara lain ataupun that's always secondary, perkara kedua untuk mereka. Jadi for Amerika Syarikat, siapa pun yang akan menang pilihan raya ini, it is going to business for the United States of America. Maksudnya mereka akan buat apa yang mereka anggap penting untuk negara mereka. Now, persoalannya bukan Amerika sebenarnya. Persoalannya adalah kita. Sama ada kita berada dalam satu posisi yang kita telah bersiap sedia untuk mempunyai strategi-strategi yang tertentu supaya kita boleh menghadapi kuasa besar ini dan corak pemerintahan kuasa besar ini. Saya rasa kalau kita boleh menjawab soalan itu, maka kita boleh menjawab soalan apakah kesan election ini kepada Malaysia. Jadi di saat kita mengikuti keputusan pilihan raya yang masuk sedikit demi sedikit, saya rasa sebenarnya fokus kita bukanlah kepada Amerika sepatutnya, because the result is going to be the result. Siapa pun yang akan menjadi kerajaan, that is the reality for the US. But the bigger question is, sebenarnya persoalan yang lebih besar adalah di mana kita dan di mana strategi kita. Seperti yang Iriza kongsikan, persoalan yang lebih luas setakat ini bukan untuk kita meliti hanya kesan daripada pemilihan Presiden Amerika Syarikat, tapi bagaimanakah persediaan negara sendiri untuk menghadapi sebarang perubahan polisi dan jangkaan impak terhadap, kita boleh cakap, foreign policy ataupun sebarang dasar yang akan dilaksanakan. Jadi mungkin Hazri boleh kongsikan, jadi apa menjadi keutamaan kita pula sebagai negara, seperti yang Hazri kongsikan tadi, negara-negara ini akan melaksanakan setiap polisi ataupun dasar yang akan memihak dan akan mementingkan kedudukan negara mereka sendiri. Jadi apa yang perlu kita teliti daripada aspek dan sudut kita pula untuk kita memastikan persediaan kita terhadap perubahan kepimpinan Amerika Syarikat ni yang akan memberi kesan kepada kita. Apa perkara utama dalam kita menghadapi sebarang perubahan ataupun kita boleh cakap perubahan yang mungkin dikatakan drastik selepas ini?
Sebenarnya untuk melihat tahap kesediaan sesebuah negara dengan perubahan politik dunia, ada petanda-petanda. Tentu sekali saya tidak boleh memberikan jawapan yang menyeluruh kerana saya tidak tahu apakah rancangan ataupun strategi yang telah dirangka oleh kerajaan Malaysia untuk menghadapi kerajaan baru di Amerika Syarikat. Itu saya tak tahu. Kerana Malaysia bukanlah sebuah negara yang cenderung untuk share strategi antarabangsa ataupun saya rasa daripada strategi ekonomi kita lebih cenderung untuk share, kerajaan share dengan masses ataupun dengan rakyat. Tetapi daripada segi hubungan antarabangsa secara tradisinya tidak banyak kerajaan-kerajaan sebelum ini yang merangka ataupun publish dasar ataupun strategi dasar luar negara untuk 5 tahun ke hadapan dan sebagainya. Ini pernah dilakukan tetapi jarang sekali dilakukan. Saya rasa dalam pentadbiran yang lepas ada publication di manakah dasar luar Malaysia akan fokus akan diberikan untuk dasar luar Malaysia, apa yang Malaysia nak capai dalam jangka masa beberapa tahun, tetapi saya belum nampak perkara-perkara sebegini dibuat dalam kerajaan sekarang ini. Jadi yang secara pendeknya saya tak tahulah what the plan is because obviously it's not being shared. Okay, that is satu perkara. Perkara kedua adalah jadi kalau kita tak tahu, kita nak lihat apakah petanda-petanda yang mungkin kita boleh buat andaian sama ada Malaysia ini bersedia atau tidak untuk menghadapi perubahan iklim dunia daripada segi iklim politik dunia. Jadi yang pertama selalu petandanya adalah sama ada perwatakan Malaysia sebagai sebuah negara di peringkat antarabangsa itu adalah dinamik atau tidak. Maksudnya adakah kita ini respon kepada isu-isu semasa di peringkat antarabangsa secara reaktif ataupun proaktif. Kalau kita lebih proaktif, nampaknya kita mempunyai satu hala tuju yang agak jelas. Kalau kita lebih reaktif, nampaknya kita hanya respon apabila perkara sudah berlaku. Ini perbezaan yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sama ada daripada segi dasar luar kita, sama ada kita adalah lebih retorik ataupun kita adalah sebuah negara yang lebih praktikal. Jadi retorik ini maksudnya kita lebih bercakap di peringkat antarabangsa tentang isu dan krisis-krisis semasa tanpa mungkin mengambil satu langkah yang konkret untuk memainkan peranan yang lebih besar. Practical on the other hand, nampaknya kalau sesebuah negara itu lebih praktikal, mereka kurang berretorika, kurang bercakap, tetapi mempunyai orang cakap practical solutions ataupun langkah-langkah praktikal yang dibuat. You can actually see some of the practical work at the international level. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, there's so many, but these are the big things untuk saya lah. Yang ketiga adalah sama ada peranan yang dimainkan oleh sesebuah negara itu di dalam coalition antarabangsa, multilateral engagements, sama ada negara itu memainkan peranan lead ataupun peranan sebagai pendahulu apabila membincangkan isu semasa, dan sama ada negara itu daripada segi meletakkan fokus
ke atas isu-isu antarabangsa itu, sama ada negara itu meletakkan isu itu sebagai fokus ataupun mencari penyelesaian untuk isu itu, ataupun meletakkan kepentingan negaranya dahulu dan penyelesaian untuk isu itu nombor 2. So dalam 3 senario yang saya berikan ini, kita boleh predict sama ada negara itu akan menjadi lebih praktikal, lebih dinamik, lebih boleh menghadapi perubahan kerajaan atau tidak, ataupun negara itu akan tidak dinamik, maksudnya dia akan tersekat dalam menghadapi perubahan. Jadi after this long sort of like macam explanation, the way I look at di mana Malaysia dalam persediaan Malaysia, saya rasakan Malaysia tidak bersedia kerana berdasarkan pengamatan saya, kita akan menghadapi sedikit kesukaran because assumption saya, sekali lagi ini adalah assumption kerana saya tidak tahu strategi yang sebenar. Assumption saya adalah kita tidak praktikal, kita di dalam menghadapi krisis-krisis antarabangsa. Yang kedua, kita bukanlah sebuah negara yang proaktif, nampaknya kita lebih reaktif. Dan tentu sekali yang ketiga, Malaysian rhetorics ataupun retorika Malaysia di peringkat antarabangsa, saya rasa melebihi daripada solution ataupun real actions yang kita boleh dan mampu buat. Jadi that is my prediction. Yeah. Itu adalah antara jangkaan yang dikemukakan Harizal kerana kita masih lagi terlalu awal untuk mendapat ataupun membuat keputusan sama adakah Donald Trump ataupun Kamala Harris. Tapi kita nak ambil kesempatan ini di mana memasukilah tahun 2025 dan juga mengambil peluang dan ruang posisi Malaysia, dan ini termasuk juga berkenaan dengan BRICS ataupun kepengerusian kita dalam ASEAN. Kita nak tahu jugalah adakah ini akan boleh membawa suara kuasa tengah lebih yang jitu kalau dan juga proaktif kalau khususnya di bawah pemerintahan kepimpinan US yang baru ini. Adakah penglibatan Malaysia dalam BRICS dan juga ASEAN ini akan membawa suara-suara di pimpinan baru yang akan datang? Short answer is tidak. Kerana ASEAN, I don't think there is an ASEAN answer to this question. ASEAN sebagai sebuah pertubuhan, walaupun sering apabila di mana-mana dia akan cakap ASEAN centrality, we have to deal with major powers secara berkeseluruhan, bukan berseorangan dan sebagainya. Tetapi realitinya adalah ASEAN members mempunyai banyak hubungan-hubungan bilateral yang kadang-kadang seringkali tidak pun tidak pun meletakkan ASEAN di hadapan. Maksudnya masih negara itu sendiri di hadapan. Dan this is very normal. This is not something that is bad. Tidak semestinya ini adalah suatu perkara yang tidak baik. Tetapi ia menunjukkan bahawa sebenarnya realitinya it is good to say about ASEAN ni. It is very nice to say about ASEAN centrality, but the reality is tidak sebegitu sebenarnya. So there is no worry about kuasa besar, contohnya China ataupun United States of America ataupun even Russia sendiri. Kalaupun mereka mahu negosiasi dengan sesebuah negara, di mana saya memberikan contoh, kalau ada pun trade agreement negara itu di peringkat ASEAN untuk sesuatu barangan, kalau let's say China nak negosiasi dengan Vietnam untuk barangan tersebut, China tidak akan pergi melalui landasan ASEAN, dia akan terus bilateral dengan Vietnam. This is the reality. Malaysia juga sama, Singapura, Thailand, Indonesia. So sekali lagi, saya merasakan bahawa ASEAN is a good platform. Ia adalah platform penting
But realitinya kita jauh daripada boleh mengatakan bahawa kalau kita part of ASEAN, that is going to make us lebih stronger ataupun have more say di peringkat antarabangsa. This is often being said by political leaders, seringkali diperkatakan di peringkat antarabangsa, but the reality is something else. So that's on ASEAN. BRICS, I think there's a lot of hype about BRICS lately. There's a lot of hype, saya rasa, kerana Malaysia mengatakan bahawa at first we wanted to, kita menunjukkan bahawa kita lebih cenderung untuk memainkan peranan yang lebih besar di dalam BRICS. But we know that BRICS is also ahli-ahli ataupun negara-negara yang memulakan BRICS, they are very careful about siapa yang boleh menjadi ahli penuh BRICS dan sebagainya. And in the end, kita pun tahu bahawa kita bukanlah ahli penuh BRICS, ya. So perbezaan di mana kita berada pada hari ini dan kita berada di dalam konteks BRIC Plus itu tidak begitu besar in terms of the political, orang cakap keuntungan politik lah. Untuk Malaysia di dalam BRICS itu lebih kurang sama. Jadi bagi saya, there is no ASEAN solution to this, there is no BRICS solution to this question. There must be a Malaysian solution to this question, and this is very important. I think kita harus melihat segala perkara yang berlaku di dunia dan fokus kita bukanlah sangat perkara itu, but fokus perbincangan kita haruslah where are we in this konteks perubahan dunia ataupun krisis dunia dan sebagainya. Adakah kita bersedia? Adakah kita mampu mungkin? Apakah langkah-langkah yang kita telah ambil? You see, this is all big questions. And unfortunately, kalau di Malaysia ini hubungan luar, dia tidak mendominasi pemikiran sangat sebenarnya. Hubungan luar di Malaysia ini lebih kepada events. Apabila ada events berlaku, maka adalah sedikit perbincangan tentang strategi hubungan luar. Kalau tidak ada apa-apa berlaku, people don't think about it. Jadi it's a little bit of a shame, I think, because hubungan luar ini adalah critical, terutama sekali untuk negara seperti Malaysia. Kalau kita lihat daripada sejarahnya, kekuatan Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri adalah sebenarnya daripada segi diplomasi. Jadi DNA Tanah Melayu yang akhirnya dikenali sebagai Malaya dan dikenali sebagai Malaysia itu sebenarnya the survival of this place, we know today as Malaysia, is actually the strength of our ability to deal with the challenges at the international level. We have always been a place where diplomacy reigns. Maksudnya kita kukuh daripada segi kepandaian kita, daripada segi diplomasi. Jadi saya sering katakan kalau itu hilang, maka kita hilang kita punya ability yang sangat penting. Jadi this is the condition in Malaysia, unfortunately, lately, 30-40 tahun yang dulu. Saya rasa kita tidak menitik beratkan hubungan luar seperti sepatutnya. Jadi hari ini persoalan-persoalan ini agak sukar untuk kita jawab, ya. Baik, terima kasih Harizal untuk kepuasan mendalam mengenai pemilihan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan juga Kamala Harris, dan sudah tentu kita akan tunggu jawapannya nanti. Kalau ikut kalis tadi, Donald Trump mendahului daripada Kamala Harris. Jadi penting untuk kita memahami kesan daripada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat terhadap dunia, dan namun persoalan yang lebih besar adalah sejauh mana negara-negara lain termasuk Malaysia bersedia untuk menghadapi perubahan dasar, polisi, krisis dan juga peluang antarabangsa, Nina. Dan sudah tentu Nabila, apa yang kami boleh
rangkumkan daripada perbincangan ini, adakah mampu kita mengimbangi kesan daripada kuasa besar ini? Sudah tentu Astra Awani akan terus membawakan perkembangan terkini untuk anda di saluran 501 dan di semua platform digital Astra Awani. Sekian saja siaran khas Niaga Awani sempena pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Teruskan bersama kami untuk berita dan analisis terkini. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Saya Nia Rozman dan rakan penyampai Nabila Khalida. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.